Okey, kita lihat aliran tunai tidak seragam. Masih lagi teknik yang sama iaitu teknik tempoh bayar balik tapi rumusnya tak sama dengan aliran tunai seragam tadi. Okey, bagi aliran tunai tidak seragam, formulanya adalah TBB sama dengan tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul dibahagikan dengan aliran tunai tahun selepas. Baiklah, kita lihat keputusan pemilihan projek apabila aliran tunai tadi tidak seragam. Masih lagi teknik atau kaedah yang sama iaitu teknik tempoh bayar balik. Yang pertama, tempoh bayar balik tadi dibandingkan dengan jangka hayat projek tersebut. Kalau katakan tempoh bayar balik yang kita terima tadi, yang kita kira tadi pendek, misalnya kita kira dapat 3 tahun, jangka hayat projek tadi 5 tahun, maka projek tersebut kita boleh terimalah sebab tempoh dia adalah lebih pendek. Yang kedua, tempoh bayar balik dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Contohnya, tempoh bayar balik yang kita kira tadi 3 tahun, syarat yang ditetapkan oleh pihak pengurusan adalah 4 tahun. So, projek tersebut kita boleh terima sebab tempoh bayar balik ni tadi adalah lebih singkat. Sebab lebih singkat kenapa? Dibandingkan 3 tahun dengan syarat 4 tahun yang ditetapkan oleh pihak pengurusan itu tadi. Jika projek alternatif, bandingkan tempoh yang mana lebih pendek lah. So, jika terdapat lebih daripada satu projek, so kita akan bandingkan tempoh mana yang paling pendek projek itu yang kita akan dahulukan. So, kesimpulannya, jika TBB kurang daripada tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima. Manakala jika TBB melebihi daripada tempoh penerimaan maksimum, projek akan ditolak. Baiklah, kita lihat contoh pengiraan bagi aliran tunai tidak seragam. Okey, andaikan sebuah firma sedang mempertimbangkan satu projek baru yang bernilai RM500,000 dan mempunyai hayat ekonomi projek selama 4 tahun. Aliran tunai projek adalah seperti berikut. Okey, tahun 1 RM150,000, tahun 2 RM150,000, tahun ketiga RM150,000, tahun keempat RM200,000. Walaupun anda nampak tahun 1 hingga 3 ini dia sama setiap tahun, tapi tahun keempat nilai dia tak sama, maka kita masih lagi menganggap bahawa keempat-empat ini adalah aliran tunai tidak seragam. Okey, bagi aliran tunai tidak seragam, kita kena membina jadual yang mempunyai 3 kolom. Kolom pertama tahun, kolom kedua aliran tunai tahunan iaitu dalam ringgit Malaysia dan aliran tunai terkumpul dalam ringgit Malaysia. Okey, kita salin balik daripada soalan tadi, tahun 1 sampai 4, aliran tunai tahunan ringgit Malaysia daripada RM150,000 untuk tahun pertama hinggalah tahun keempat tadi RM200,000. Seterusnya, kolom yang terakhir adalah aliran tunai terkumpul. Okey, macam mana nak dapat aliran tunai terkumpul? Okey, tahun 1 RM150,000 ni kita terus dia pindahkan sebab tahun sebelumnya kita tak ada menerima sebarang aliran tunai. So, tahun 1 maksudnya sama juga RM150,000. Tahun kedua, aliran tunai terkumpul telah menjadi RM300,000 di mana aliran tunai terkumpul tahun pertama kita campurkan dengan aliran tunai tahun kedua. So, RM150,000 tambahkan RM150,000, maka kita akan dapat RM300,000. Begitu juga pada tahun ketiga, aliran tunai terkumpul. Macam mana dapat RM450,000? RM300,000 aliran tunai terkumpul pada tahun kedua, kita tambahkan dengan aliran tunai tahunan tahun ketiga. Maka dapatlah RM450,000. Begitu juga pada tahun yang keempat, di mana aliran tunai terkumpul RM450,000 tadi
kita akan tambahkan dengan aliran tunai tahun keempat RM200,000, maka aliran tunai terkumpul pada tahun yang keempat adalah RM650,000. Okey, kemudian kita lihat kat situ, okey. Pelaburan asal tadi ataupun pelaburan awal tadi adalah RM500,000. So, kita kenal pasti mana satu aliran tunai yang paling hampir dengan RM500,000. Dekat kolom mana kita nak lihat? Kita lihat dekat aliran tunai terkumpul. Okey. So, aliran tunai terkumpul tadi yang paling hampir dengannya adalah RM450,000. So, tahun dia adalah tahun ketiga. Dan aliran tunai tahunan, kita ambil yang tahun selepasnya adalah RM200,000. Ini untuk kenapa kita perlu highlightkan colour kuning ini tadi, untuk memudahkan kita masuk ke dalam rumus untuk mengira tempoh bayar balik itu tadi. Baiklah. Kemudian kita akan masukkan dalam formula TBB sama dengan tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul dibahagikan dengan aliran tunai tahunan tahun selepas. Okey, so TBB sama dengan 3 tahun. 3 tahun ni yang kita dah highlightkan tadi. Okey, tambah RM500,000. RM500,000 ni adalah pelaburan awal kita tadi. Tolakkan dengan RM450,000 di mana RM450,000 ini adalah nilai pada aliran tunai terkumpul pada tahun ketiga. Kemudian kita bahagikan dengan RM200,000 iaitu aliran tunai tahun selepasnya. Kita kira-kira maka kita dapatlah 3.25 tahun atau 3 tahun 3 bulan. Macam mana nak dapat 3 bulan ini? 0.25 tahun yang kita dapat tadi, kita darabkan dengan 12 bulan. Sebab dalam setahun ada 12 bulan. So, kita kira kita dapatlah 3 bulan. Baiklah. So, sekarang kita perlu tentukan sama ada kita nak terima ataupun tolak projek tersebut. Memandangkan kita dapat TBB untuk projek baru tadi adalah 3.25 tahun ataupun 3 tahun 3 bulan. Maka projek untuk projek tersebut kita boleh terimalah kerana TBB-nya kurang daripada hayat ekonominya 4 tahun. So, kesimpulannya di sini adalah aliran tunai seragam dengan aliran tunai tidak seragam tak sama jalan kerjanya bagi mendapatkan tempoh bayar balik. Bagi aliran tunai seragam, jalan kerjanya amatlah ringkas dan mudah di mana untuk mendapatkan TBB, kita hanya perlu bahagikan di antara pelaburan permulaan dengan aliran tunai tahunan. Manakala bagi aliran tunai tidak seragam, okey, kita perlu membina jadual terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam rumus iaitu TBB sama dengan tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam aliran tunai terkumpul bahagi dengan aliran tunai tahun selepas bagi mendapatkan TBB.